Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala al-habibil mustafa wa nabiyyina al-mujtaba nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini merupakan hari terakhir kita berada di bulan Ramadan. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bifadlillah, dengan limpah kurniaan Allah Azza wa Jalla. Ada para ulama mengatakan limpah kurnia itu kedatangan Al-Quran. Allah anugerahkan Quran kepada kita. Wa birahmatihi, dan segala rahmat. Rahmat Allah Ta'ala itu luas, sangat besar. Kasih sayang dia kepada kita cukup luas. Fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maka kerana itu, hendaklah kamu bergembira, bersukacita dengan kedatangan rahmat Allah Azza wa Jalla. Huwa khairum mimma yajma'un, ia lebih baik daripada apa yang kamu himpunkan daripada segala dunia dan segala isi kandungannya. Masya Allah, tabarakallah. Ayat ini dalam surah Yunus ayat 58. Surah Yunus ayat 58. Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, Qul bifadlillahi wa birahmatihi, dengan limpah Allah Ta'ala, dengan rahmatnya, falyafrahu, adalah kamu bergembira. Hari ini insya Allah hari terakhir kita berada di bulan Ramadan. Hendaklah kita bergembira para jemaah sekalian, setelah Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita keselamatan, Allah anugerahkan kepada kita kesihatan, dan insya Allah hanya beberapa jam dia lagi akan berakhirnya Ramadan. Bermakna kita telah dapat menunaikan puasa pada tahun ini sepenuhnya, insya Allah. Itu pun belum tentu lagi. Boleh jadi ada orang yang belum sampai maghrib hari ini dia sudah meninggal. Kerana itu para ulama membezakan di antara wajib fitrah dengan orang yang meninggal pada malam hari raya dan orang yang dilahirkan pada malam hari raya. Orang yang dilahirkan pada malam hari raya, kanak-kanak itu tidak kena fitrah. Orang yang meninggal pada malam hari raya, dia kena fitrah. Sebab apa? Sebab telah sempurna sudah dia punya puasa apabila masuknya maghrib pada hari terakhir Ramadan. Bermakna kewajipan zakatul fitri sudah terlaksana di atas dirinya. Jadi para jemaah sekalian, seperti yang telah ana sebut dalam siri yang lepas, bahawa pada pagi ini kita akan bincang santai ataupun secara dia panggil liqa maftuh. Liqa maftuh maknanya perjumpaan secara terbuka. Kalau ada apa-apa yang nak disampaikan ataupun ada perkara yang nak ditanya, boleh tulis di sini. InsyaAllah saya akan baca terus di komen yang ada di Facebook ini, insyaAllah. Jadi liqa kita ni secara terbuka. Cuma sebelum saya baca komen-komen daripada para penonton, lebih dulu suka ana sebut kepada kita semua tentang al-farhu was-surur, gembira. Maknanya kita kena bergembira dengan kedatangan Ramadan dan bergembira dengan kedatangan hari raya. Sebab apa? Dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan, dua kesukaan bagi orang berpuasa. Yang pertama, farhatun inda fitrihi,
Iaitulah mereka bergembira dengan tibanya waktu berbuka puasa. Masya Allah, tabarakallah. Bila tuan-tuan dan puan-puan, ingat kita, bila mari waktu buka puasa, gembira tak? Sangat gembira kita, happy kita, suka buka puasa dah. Dan khususnya pada hari yang panas, kebetulan hari itu pula kita buat kerja berat, tentulah kita akan bergembira pada saat itu. Wa takunu, dan gembira inda fitrihi, ai inda itmamis syahri, ketika dia sempurna sudah puasa sebulan dan kita telah berhari raya. Itu dia panggil inda fitrihi. Maknanya kegembiraan kita yang bersifat harian ketika buka puasa, yang bersifat secara komplit sempurnanya apabila tamatnya kita dapat melaksanakan Ramadan dengan sebaiknya. Namun begitu, kategori orang yang menyambut Ramadan berbeza. Ada orang gembira Ramadan pergi sebab dia kata tak ada lagi PKP makan, kan? PKP makan, ialah tak boleh makan tengah hari, tak boleh makan siang hari. Hari ini bila habis Ramadan berlalu, maknanya kita boleh ngomong bila-bila nak. Masya Allah, tabarakallah. Ada orang yang gembira dengan sebab apa? Bila mari musim hari raya, laku dia punya barang-barang dah di pasar raya, anak-anak pasar semua laku belaka. Gembira dia. Ada orang yang bergembira kerana dia dapat menunaikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya. Kita mengharapkan kita termasuk di kalangan kumpulan yang ketiga tadi, iaitulah orang yang gembira kerana dapat menyempurnakan suatu tugas yang Allah berikan kepada kita, iaitulah siyam syahrul Ramadan. Berpuasa pada bulan Ramadan, kita kata alhamdulillah, qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Dengan limpah Allah Taala menyempurnakan nikmat kepada kita, dapat puasa sebulan, dapat beribadat pada malamnya, dapat khatam Quran paling kurang sekali, paling banyak insya-Allah setakat mana yang Allah Taala izinkan. Kita kata falyafrahu, hendaklah kita bergembira. Gembira tuan-tuan dan puan-puan, gembira ayyuhas saimin was saimat, gembiralah orang yang berpuasa, laki-laki dan perempuan. Hari ini hari terakhir yang kita dapat tunaikan tanggungjawab kita. Kita belum tentu lagi kita jumpa dengan Ramadan pada tahun yang akan datang. Apa dia tahun ni, alhamdulillah kita sudah dapat menyempurnakan. Itu gembira yang pertama dalam dunia. Dan gembira yang paling besar, wa farhatun inda liqa'i rabbih, gembira ketika dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, tabarakallah. Para ulama mengatakan bahawa farhah ni, gembira ni satu benda maknawi. Kita tak nak gambarkan. Kenapa sengih seorang? Happy, gembira. Ada orang bila gembira sampai dia menangis. Kenapa orang menangis? Terlalu gembira. Jadi gembira boleh sampai menangis, gembira boleh sampai tersengih, gembira boleh sampai tak lalu makan. Patutnya gembiralah lalu makan. Kenapa tak lalu makan? Allah sangat suka, sangat happy, sangat-sangat riang gembira kita. Ada cara orang gembira macam-macam. Jadi kita mengatakan kategori manusia al-farhu bil-eid, gembira dengan hari raya ni berbeza-beza. Ada orang gembira dengan cara baik, ada orang gembira kerana hilang sudah Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Dan bagi orang beriman, dia bergembira dengan sebab apa? Sebab dia dapat melaksanakan tugas, khususnya tahun ni Ramadan di musim PKP. Kita tak banyak kerana, tak keluar pergi bazar, tak keluar pergi bekerja secara orang panggil sosial, secara terbuka. Jadi kalau orang keluar rumah pun, wanita-wanita dulu nampak merah sana, merah sini. Tahun ni semuanya pakai hijab belaka, pakai niqab. Masya Allah, tabarakallah. Kita kata ini kesan daripada kehebatan corona. Allah hantar mari wanita, bukan sekat wanita, laki-laki pun pakai niqab juga. Masya Allah. Sebab apa? Sebab takut kepada virus corona. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala perintahkan kepada kamu wanita tutup aurat, kamu buka. Tapi corona mari kamu sanggup tutup segala-galanya. Kita kata Masya Allah. Kadang-kadang dengan makhluk halus yang tak nampak ini, hebat Allah Ta'ala hantar mari supaya manusia kenal siapa dia. Masya Allah. Sebuah kisah daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Dia kata, inna kunna la nafrahu biyaumil jumu'ah. Kami sangat gembira, suka dengan hari Jumaat. Sebab apa? Sebab hari Jumaat ni hari selawat, sebab hari baca Al-Kahfi, sebab hari banyaknya rahmat Allah SWT turun, hari mustajab doa, kan? Tapi Sa'ad dalam satu dimensi kanak-kanak. Dia kata apa?
kanat lana ajuzun ta'khudhu usul as-silq. Ada kami ni ada makcik tua ni, orang panggil opah ni lah. Dia ni bila hari Jumaat dia pergi ambil salq ni, mana satu jenis sayuran gitu. Dia buat sup. Oh masya-Allah, sayur air sedap. Fataj'alu fi habbatin min sya'id. Daripada sayur tadi dia letak gandum. Masya-Allah. Kita dengar apa sedap kan. Kata sa iza sallaina zurnaha. Bila kami selesai solat Jumaat, kami pun pergi ziarah rumah makcik, rumah nenek ni. Faqarrabathu ilaina. Dia kata, mari semua mari. Makan dia punya bubur gandum dengan sayur ni sedap. Kata Sa'ad, wa kunna nafrahu biyaumil jum'ati min ajli zalik. Kami gembira hari Jumaat ni sebab apa? Sebab duk ingat ke bubur sayur yang dibuat oleh ajuz, oleh seorang makcik ni. Hadis ni dalam Bukhari, masya-Allah tabarakallah. Maka kalau kita kata hari Jumaat ni hari Idul Muslimin usbu'iyan, hari Jumaat ni hari gembira orang mukmin pada hari Jumaat kan. Dan hari raya sama. Sebab tu hari raya ni yaumul farhi was surur, hari kita bergembira dengan sebab apa? Dengan sebab kita dapat melaksanakan ibadat yang besar. Itu kena betul konsep. Ada orang bergembira hari raya ni seolah-olah tak ada lagi dosa pahala. Masya-Allah tabarakallah. Saya bebas nak buat apa saja. Mana boleh? Siapa dia bagi tahu dengan awak? Hari ni hari raya, boleh buat apa saja. Pasal itulah kita pergi rumah orang baik ke tak baik, dengan lagu, dengan muzik, dengan percampuran bebas laki-laki perempuan, illa lamma ja'a corona. Kecuali pada tahun datang corona, terpaksa kita pergi rumah orang dengan berhijab, terpaksa punya duduk jauh-jauh, dia punya bilangan tidak dibenarkan dengan bilangan ramai. Kita kata masya-Allah tabarakallah, itu corona punya pasal. Mana faliyafrahu, kita bergembira. Jadi itu dia panggil naluri manusia bergembira. Kata Sa'ad, kita suka makan kan. Dan kita kena ingat pada hari raya juga sebagai fitrah, maknanya kejadian manusia ni suka bergembira. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bergembira dia. Mari orang-orang Habasyah duduk main pedang kat masjid, Nabi benarkan Sayyidah Aisyah tengok. Jangan pula tuan-tuan ambil cerita Habasyah duduk main pedang ni kita kata boleh ya, kita lompat-lompat dah untuk beribadat. Kita kata tidak, itu bukan cara dia. Itu bukan cara dia. Cara dia yang benarnya tidak seperti yang digambarkan oleh sebahagian orang itu. Baiklah para jemaah sekalian muslimin dan muslimat. Sayyidina Abu Bakar masuk dalam rumah Aisyah, rumah isteri Nabi, anak dia Aisyah radhiyallahu anha. Dia tengok ada budak perempuan duduk menasyid. Nasyid air raya, tadribani biduf, ada kompan dia peng-peng tepuklah. Wa ghadiba Abu Bakar, Abu Bakar marah. Abu Bakar kata, apa budak ni? Sayyidina Abu Bakar marah dia. Abu Bakar kata, amizmarul syaitan, muzik lagu syaitan duk main kat rumah Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakrin, inna likulli yawmin 'idan. Abu Bakar, bagi setiap kaum tu ada Eid, ada perayaannya. Wa hadza 'iduna, ini hari raya kita. Mana hari raya tu boleh kalau kita dengar nasyid, dengar lagu-lagu nasihat, tidak jadi masalah kan. Kita tengok kalau ada pertunjukan yang baik-baik, boleh je tengok. Itu dia panggil hari raya. Cuma jangan melampau. Kalau melampau dalam semua perkara, itu dilarang mengikut syariat Islam. Jadi para jemaah sekalian, kita bergembira dengan hari raya, tapi dalam skop yang diizinkan oleh syarak. Dalam skop yang diizinkan oleh syarak. Jangan suka-suka melampaui batas yang diizinkan oleh syarak. Jadi alhamdulillah, dalam syarah saya tadabbur kita kepada ayat walitukmilul iddata walitukabbirullah, dalam sini lepas saya dah sebut tentang bagaimana kita bergembira. Yang pertama sekali bila masuk jam malam raya, kita mula dengan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nabi SAW apabila bergembira dengan kemenangan, Nabi kita bertakbir, Allahu akbar. Itu makna takbir ini menunjukkan bahawa kita ni mempunyai Tuhan yang kuat, yang maha agung. Allahu akbar. Kita mula bertakbir, mana mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Dengan keagungan Allah, dengan limpah kurnia Allah,
dengan segala nikmat Allah beri, kita dapat laksanakan tugas dengan baik, kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Jadi para jemaah sekalian, di antara perkara yang telah saya catatkan di sini dalam risalah kita ini, risalah ini sudah ada di Facebook Abu Anas Madani, dan semua channel-channel Facebook di bawah Abu Anas Dar Taibah, semuanya kita dah letak link supaya para jemaah boleh ambil buku ni. Dan juga panduan solat air raya juga sana telah letak link dia di awal Ramadan lagi, sebab dia berkait dengan dua-dua, Ramadan dan juga Syawal. Dalam buku ni insya-Allah dua-dua kita dapat. Para jemaah sekalian muslimin dan muslimat, bergembira kita. Karena itu salah satu daripada sebab dinamakan Aidil Fitri. Apa sebab dinamakan Aidil Fitri? Maknanya kita kembali kepada fitrah. Aid makna kembali, perkara yang berulang. Kembali, setiap tahun akan ada perayaan, setiap tahun akan ada kegembiraan seperti ini. Maka bila kita kata Aid Al-Fitr, kembali kepada fitrah, maknanya kembali bayar fitrah. Betul? Sebab kita kena bayar fitrah. Ni orang tanya ni, ustaz, kenapa ni bayar fitrah ni, orang miskin mau kena bayar juga? Menarik kan? Jawab dia, para jemaah para jemaah sekalian, biarlah kita sekali-sekala ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang miskin sepanjang tahun duk terima bantuan orang, zakat orang, sumbangan orang, tak pernah tangan dia keluar. Maka pada hari ini, hari raya, Allah SWT syariatkan supaya kita keluar zakatul fitri kepada semua orang, termasuklah hamba-hamba, kan, kena keluar zakat fitrah. Ana buat apa ni, bandingan simple. Tuan-tuan nak dengar bandingan yang simple ni? Kita kata zakat fitrah ni diibarat seperti insurans body. Insurans body kepada kereta. Kereta buruk ke, kereta baru ke, kereta kaya tayar 3 ke tayar 4, nak naik atas jalan raya, kena bayar dia punya road tax. Kan? Kena ada insurans body, bayar road tax, baru berjalan. Kita ni selagi manusia ni hidup, boleh berjalan, ada kemampuan untuk bergerak, kan? Mana ada kemampuan, dalam ulama fiqh kata, siapa dia mempunyai makanan untuk hari raya, mana makanan daripada pagi raya sampai ke malamnya, untuk dia dan keluarga dia, yang lebih tu dia kena bayar zakat fitrah. Kita hari ni masya-Allah, orang-orang miskin yang apa ni, yang ada hari ni bukannya zakat fitrah, walaupun dia miskin, tapi makanan itu banyak untuk sebulan Ramadan, sebulan Syawal atau mungkin lebih. Dia semua orang mari, NGO mari, pihak penghulu mari, orang-orang yang keluarga mari bagi bantuan. Kita kata masya-Allah, tabarakallah, setiap benda tu ada belaka bantuan, maka semua orang dapat. Kita kata alhamdulillah. Itu maksudnya setiap orang ni kena bayar zakat fitrah. Sebab apa? Sebab zakat fitrah itu zakat insurans body. Selagi mu hidup, ada kemampuan untuk lebih daripada makan untuk air raya dengan kamu, dengan anak kamu, keluarga kamu, bayar. Itu dia panggil insurans body. Kalau sesuai lah, saya buat bandingan. Baiklah muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, alhamdulillah, yang pertama sekali ana ucap ramai bila kita live ada di antara para penonton bagi salam, Assalamualaikum. Jadi macam mana saya nak jawab? Saya dah bagi salam daripada awal tadi. Cuma bila orang bagi salam ini, maknanya anggaplah salam saya yang pertama itu kira-kira salam kepada semua, tak kira yang baru masuk, yang kemudian masuk pun sudah dikira semua sekali, insya-Allah. Baiklah, di dalam sepanjang kita ber-PKP 1, 2, 3 dan B ni, alhamdulillah sepanjang kita live di musim ini, ana tengok ada di antara murid-murid yang dikira top fan, kan? Dia boleh tulis, dia catat semua apa yang kita tulis, yang kita hurai di sini. Dan ana harap kepada para pelajar yang telah membuat catatan ini, kumpul balik catatan itu, kumpul balik, kita kata fawaid corona. Kalau sesuai lah kita kata fawaid corona, ataupun dia panggil faedah di zaman corona. Faedah di zaman corona. Maknanya faedah ilmu yang kita dapat.
faedah ilmu yang kita dapat. Jadi bila kita kata faedah ilmu yang kita dapat, maka kita tak catat. Buat catatan-catatan yang berfaedah, sama ada kita buat nota dan sebagainya, dan saya bersedia untuk hantar balik ke sini. Tengok dalam email saya ainba@yahoo.com. Ainba, AIN, siapa yang boleh tulis kat bawah tu, AINBAA@yahoo.com. Hantar, insya-Allah saya akan respon, dan kita suruh admin kita tolong cek balik maklumat-maklumat dan sebagai faedah ilmiah, faedah ilmu yang kita dapat sepanjang PKP ini, insya-Allah. Jadi yang itu di antara. Sebab itu kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia kata orang yang pergi ke majlis ilmu tak bawa kertas, tak bawa pen. Ini kata Syafi'i, bukan kata Abu Anas, jangan marah pula. Orang yang pergi ke majlis ilmu tak bawa kertas, tak bawa pen, diambil arak seperti orang yang pergi tempat orang kisah gandum, tak bawa gandum. Duk tengok orang duk kisah gandum, akhir kali dia tak bawa balik. Sebab kita ni mudah lupa. Kita ni manusia mudah lupa, kan. Bila mudah lupa, maka catatan, sebagaimana kata di ulama-ulama tarbiyah dalam kitab-kitab pendidikan, dia kata apa? Al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Ilmu tu dianggap seperti perburuan, dan tulisan itu seperti tali, kita ikat. Al-ilmu qaidun wal kitabatu saydun. Baik, jadi kepada para pelajar, saya panggil para pelajar lah, para penonton, para pelajar yang menulis catatan ini, kita kata jazakumullahu khaira. Di antara yang banyak menulis yang saya tengok di sini, di antaranya saya baca nama yang tertulis di Facebook ini, kan. Tak tahu nama penuh dia, ikutlah Umi apa benda, Abu apa. Yang penting yang pertama sekali, top fan yang banyak menulis, yang kita kata jazakumullahu khaira, iaitulah NZNY. NZNY banyak menulis, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada pembaca, pendengar lain yang mari kemudian kita boleh tengok dia punya catatan. Dan alhamdulillah, di antara yang menulis juga Abdul Basir Mahdi, syukran laka ya akhi, mencatat. Semalam anda bagi tahu kepada para jemaah, kita nak setiap orang tulis di sini paling kurang 3 faedah yang dia dapat dari majlis, sepanjang majlis ilmu ni. Tulis je apa yang kita rasa. Ada orang cakap, dia kata, ustaz saya memang nak tulis, tapi macam takut tak ikhlas je. Kalau tak ikhlas jangan tulis. Ini kita bukan masalah nak tunjuk kepada orang, tapi lebih daripada dipanggil fawaid ilmiah, faedah-faedah ilmu yang kita dapat sepanjang pengajian kita. Ana perhati tengok seorang tokoh ulama, nama dia Ibnul Jauzi. Dia tulis dalam kitab dia Saidul Khatir. Saidul Khatir maknanya catatan daripada lintasan fikiran. Makna hak dia mikir apa dia ditulis. Tulis. Akhirnya keluar kitab sana, Saidul Khatir. Maknanya catatan daripada lintasan dalam fikiran dia. Maka dia tulis. Kita pun apa yang kita tulis, itulah. Ana pergi umrah ke pergi haji, saya kata lepas haji saya nak semua para jemaah catat sekurang-kurangnya 10 faedah daripada rehlah umrah yang kita pergi, 10 faedah daripada rehlah haji kita pergi. Ramai yang catat lebih daripada 10. Kita kata mudah-mudahan ini menjadi kenangan besar kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah menyertainya. Baik, seterusnya kepada Ummi Dina, jazakillahu khairah. Yang seterusnya daripada Hasniza Abdullah, alhamdulillah berpeluang mengikuti majlis tadabbur walaupun telah terlewat, kan. Banyak ilmu kita, insya-Allah kita doakan semua dapat ilmu yang bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina. Itu doa, tanda doa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah ajarkan kepada kami, berilah kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa zakkirna ma nasina.
ataupun manusina, dan ingatkan kami apa yang telah kami lupa. Kita ni kalau belajar hari ni kita ingat, esok mungkin lupa. Jadi kita minta Allah Ta'ala ilmu yang baik-baik, yang bermanfaat, jangan dilupa, kerana itu ilmu yang nak diamalkan. Masya Allah, tabarakallah. Di antara lagi yang banyak menulis, Asmah Junuh. Hebatnya Allah hantar corona. Jadi kita bukan nak corona, tapi bila dia datang, kita kena cari apakah hikmah di sebalik kedatangannya itu, kan? Komen daripada Zubaidah Ibrahim, waktu siaran sangat sesuai. Jadi sesuai lepas salat subuh, kan? Waktu khususnya di bulan Ramadan. Cuma saya nak tanya, adakah selepas Ramadan nanti sesuai juga lepas salat subuh? Sebab waktu tu anak-anak mula nak sarapan, kita juga nak sarapan pagi. Tapi memang kuliah subuh ni memang suatu waktu yang sangat sesuai. Sebab waktu ni dipanggil waktu fresh lagi. Kita punya pemikiran tak memikir panjang. Lebih-lebih lagi zaman PKP ni okey je, anda rasakan, insya-Allah. Masya-Allah. Jadi faedah dianya, elok tidur lepas subuh. Mana-mana daripada duduk tidur, baik kita dengan kuliah. Itu pun saya dah bagi peluang setengah jam lepas subuh. Sebab apa? Sebab anak-anak para jemaah tamatkan bacaan zikir pada waktu pagi, kan? Zikir pagi dan petang ni, pagi ni kita habis zikir, baru kita mula berfikir, ataupun baru kita mula berkuliah. Oh, dia kata ada juga boleh belajar sekali bahasa Kelantan. Bahasa Kelantan ni bahasa antarabangsa, jangan duk main-main dengan dia. Ana ingat waktu ana mula-mula masuk TV9, tanyalah ustaz. Ana ditegur, dia kata, ustaz, banyak sangat punya Kelantan. Saya kata, kalau saya tak mula dulu, siapa nak mula dalam TV? Sedangkan orang utara lama dah berguna. Hang boleh je guna, tak kira lama tak diguna. Jadi akhir sekali dia kata, guna sikit-sikit dulu dah sebagai permulaan. Jadi sekarang ni alhamdulillah, saya tengok orang bahasa Kelantan ni sudah dapat dipahami. Kita kata alhamdulillah, itu faedah. Kemudian sahabat kita Adam Tan, Jumaat hari bergembira mukmin, begitu juga hari raya. Naam, hari Jumaat ni hari kita bergembira. Kerana itu, sebab itu tak boleh kita berpuasa sunat hari Jumaat aja. Setiap Jumaat kita puasa. Ingat Jumaat, ingat selawat. Ingat Jumaat, ingat Al-Kahfi. Bukan kata ingat Jumaat, ingat puasa. Tak boleh. Puasa hari Khamis, hari Isnin. Kalau nak puasa juga hari Jumaat, kena kembar dengan Khamis ataupun dengan hari Sabtu. Sebab dia panggil hari Jumaat, kira hari raya mingguan. Hari raya sungguh ni kita ada dua saja. Nabi kita SAW bila sampai di Madinah, dia tengok orang sana banyak perayaan-perayaan dia. Nabi kata tak ada semua tu perayaan jahiliah tu, kita hapuskan. Bagi kita ada dua hari raya, Aidil Fitri dengan Aidil Al-Adha. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, daripada Rafi'ah Adnan, gembira dapat khatam Quran. Saya tak khatam Quran, saya hanya baca juzuk yang ke-30. Namun begitu, yang khatam Quran tu alhamdulillah, kita kata itu di antara nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Siaran asyik terganggu, itu bukan salah saya, itu salah pihak internet, kan. Kita tak ganggu dah, kita kecek molek dah ni, alhamdulillah. Saya juga mengucap terima kasih, jazakumullahu khairah, kepada saudara-saudari yang telah memberi infak sumbangan kepada tabung pembangunan pondok ataupun yayasan pondok, yang telah kita siarkan nombor-nombor akaunnya dalam risalah kita ni. Ada setengah orang dia kata, kenapa ustaz tak belakang, setiap risalahnya ada. Saya kata tak kira awak baca dah awal saja. Kalau nak baca, maknanya kalau sampai ke nombor akaun tu, maknanya kamu dah baca risalah ni. Kalau tidak, baca setengah, baca sekerat je tak habis. Bila sampai baca sampai ni, ilmu kita dapat, tak kira tak ada sumbangan untuk kelangsungan majlis ilmu. Kita kata jazakumullah khairah. Dan saya tengok setiap pagi ada yang tulis, jom empak kepada PSD. PSD makna Pondok Sungai Durian, tempat saya duduk hari ni. Dan insya-Allah bila tamatnya PKP ni, ana pelawar ataupun jemputlah mana-mana para jemaah yang nak buat lawatan ke sini, kita terima insya-Allah. Dan di pondok kita ni ada satu bangunan besar yang kita buat lepas banjir dulu, nama dia Sakan Siti Khadijah. Di dalam Sakan ini saya boleh ada dom katil yang boleh muat sebuah bas. Mana kalau nak mari rombongan satu bas, boleh je mari insya-Allah taala. Jazakumullah khairan kepada semua para dermawan di bulan Ramadan dan juga di luar Ramadan. Masya-Allah. Alhamdulillah, live kita dari Sungai Durian sampai ke Jeddah. Saudara Sukmawati
Assalamualaikum salam, jedah lain putus-putus, itu bukan salah, itu salah lain, bukan salah kita. Masya Allah, sahabat kita Zailani Idris, ahlan wa sahlan. Mari daripada Taiping, daripada mana, Abaya JKR, Sabal Abaya nak mana. Ini di antara sahabat kita yang setia. Kuliah subuh kita di masjid ada, tapi zaman PKP dia setia dengan live. Kita kata alhamdulillah, Allah Taala ganti. Daripada kita terkurung, tak ada ilmu, kita dapat juga ilmu walaupun dengan cara lain, dengan cara online gini. Kita kata alhamdulillah. Seterusnya daripada boleh bergembira, kita bergembira dengan hari raya, tapi dalam skop yang diizinkan oleh syarak. Bergembira dalam skop yang diizinkan oleh syarak, alhamdulillah. Jadi nampaknya hari ini ramai komen tentang lain. Saya pun tak boleh nak buat apa dah, sebab lain tu bukan di bawah kuasa saya. Baiklah para jemaah sekalian, doa-doakanlah supaya lain tidak kacau dan kita boleh teruskan insya-Allah taala. Tolong jelaskan sikit urusan jual beli online yang dibenarkan. Baik. Jual beli urusan online, insya-Allah mungkin kita akan buat satu perbincangan tentang muamalat Islam lepas pada ni lah. Tapi untuk hari ini kita fokus kepada walizalika falyafrahu. Kita gembira dengan kedatangan hari raya insya-Allah. Daripada Raslah Hussein, 3 yang kita minta dia tulis. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah mudah faham. Kita kata zalika fadlullah yu'tihi man yasha, boleh menambahkan keimanan insya-Allah. Di antara cara kita nak menambah keimanan, iaitulah kita baca Quran, tadabbur Quran dan duduk dalam majlis ilmu insya-Allah. Yang ketiga disertakan dengan dalil jelas untuk memahami nas. Kita kata alhamdulillah, nas sudah jelas. Cuma kadang-kadang perlu kepada huraian, perlu kepada penjelasan daripada para ulama. Kita hanya pandai baca je. Yang kata awak ni tak pakai, mana boleh kita tak pakai ulama? Hadis-hadis yang datang telah disyarahkan oleh para ulama salafus saleh. Ulama yang pertengahan, ulama zaman kita, tak habis-habis lagi. Syekh Ali Asyubi yang baru meninggal, dia syarah kitab hadis 40 jilid. Saya beli, ada di perpustakaan di pondok kita. Jadi insya-Allah siapa dia mari melawat di pondok saya ni, saya akan nak tunjuk 2 tingkat bangunan kita buat kitab-kitab yang terbaru, latest, cetakan baru. Kitab hadisnya, tafsirnya, alhamdulillah saya kumpul di sini, hasil daripada sumbangan masyarakat muslimin dan muslimat, khususnya selepas berlakunya banjir besar 24 Disember 2014 yang lalu. Dan kita doakan supaya banjir ini tidak berulang lagi di tempat ini dan di mana-mana tempat insya-Allah. Terima kasih juga saudara Ramli Hamid dari Singapura. Hari-hari saudara Ramli, kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pada saudara Ramli dan sahabat-sahabat di Singapura dan lain-lain istiqamah di atas landasan yang benar, istiqamah melaksanakan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla dan istiqamah dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan alhamdulillah. Terusnya masalah saudari Salmah Mahmud rentak takbir mendayu, itu yang jadi sedih. Kita nak takbir macam mana? Nak takbir macam orang perang Allah lah. Kita takbir dengan bahasa kita. Yang pentingnya waktu kita bertakbir kita dapat menghayati kita punya lafaz takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ingat Allah yang Maha Agung, yang telah memberi segala nikmat kepada kita, yang telah memberi pada kita kekuatan untuk kita melaksanakan ibadat yang besar ini. Masya Allah, tabarakallah. Dia saudari Hanismah Mak Isa, jazakillahu khairah, di antara murid yang sentiasa mengikuti program-program dan juga majlis ilmu. Kita kata barakallahu fikum. Itu di antara. Baiklah muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, ada soalan yang kita masih lagi menunggu. Tiga catatan tentang apa yang kita dapat daripada majlis ilmu yang kita hadiri ini insya-Allah. Syafi bin Safaruddin, barakallahu fiik. Alhamdulillah, dan tahniah kepada ustaz dan juga orang panggil tim media kita ni di bawah media Dar Taibah, kerana mengadakan pengajian sepanjang Ramadan dan juga musim PKP ini.
saya selalu mengikutinya kerana berada di taman syurga untuk menambah ilmu, menumpang tambah pahala, kerana dia boleh share kepada grup lain, dan juga penerangan yang jelas. Kita kata jazakumullah khairan. Saudara nak baca macam mana? HYGAE Stone. Kan. Jadi dia selalu iklan infak. Kita kata jazakumullah khairan kepada saudara yang telah hygiene. Yang saya hijau lah sana, HYGAE Stone. Kita kata barakallahu fiik. Soalan PKP ni boleh bayar fitrah online tidak? Alhamdulillah, setakat ni saya tengok pejabat-pejabat zakat negeri-negeri telah keluarkan dia punya talian online untuk bayar zakat. Kita kata alhamdulillah boleh. Bila-bila je boleh. Online ni nak bayar zakat fitrah boleh. Nak bagi derma ke tabung pondok kita online pun boleh. Ada orang yang bagi derma, dia hantar receipt, kita kata jazakumullah khairan. Dia hantar dia punya slip untuk memudahkan pihak pengurusan pondok ni, boleh hantar receipt. Ada orang yang tak nak bagi maklumat. Kita kata semua, sama ada sedekah secara rahsia, sedekah secara terang-terang, kita kata jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Ramai yang tulis tentang zakat fitrah ni sebagai diarak sebagai insurance body. Itu dipanggil misal ataupun bandingan yang simple supaya para jemaah boleh mudah memahami. Kita kata insurance body, maknanya selagi body itu ada atas dunia ni, kena bayarlah dia. Kalau dah masuk dalam tanah, baru tak kena bayar, kan? Alhamdulillah, ada yang ucap selamat Hari Raya. Kita kata insya-Allah di antara ucapan selamat Hari Raya yang patut kita belajar, dalam risalah ni saya dah letak. Bila mari je malam Hari Raya ni, kita sama-sama kita ucap sebagaimana ucapan para sahabat dulu dan juga ulama salafus salih. Di antara ucapannya, taqabbalallahu minna wa minkum. Ikut. Coba kata, taqabbalallahu minna wa minkum. Maknanya Allah Taala terima amalan kita sepanjang Ramadan dan semuanya, dan juga daripada kamu. Kan menarik tu. Ingat tak doa sebelum masuk Ramadan dulu? Ana dah ajar doa salafus salih. Apa dia kata? Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. 3 perkara yang diminta. Allahumma sallimni Ramadan, ya Allah sampaikan aku ke bulan Ramadan. Alhamdulillah kita dah sampai. Jangan setakat sampai je. Wa sallim Ramadan li, dan berikanlah Ramadan itu kepada saya untuk beribadat padanya sebanyak mungkin, sepanjang masa. Kita ibadat sebanyak mungkin dan juga sepanjang masa. Jangan tak ibadat. Selesai Ramadan, apa yang kita nak? Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, terimalah daripadaku semua ibadat yang aku buat. Ni kalau kita buat penat-penat, kemudian Tuhan tak terima, penat kita, rugi kita kan. Itu di antaranya. Boleh juga kita jumpa sahabat kita kata Idun Mubarak, ataupun kita kata Idukum Mubarak. Hari raya kita ni diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Sekaligus doa, dia doa, dan sekaligus juga merupakan peringatan. Kita kata Eid yang diberkati. Bila nak hari raya yang diberkati, mesti SOP. Dia ada SOP dia. Sekarang ni kita hari-hari kita dengan SOP dah. Daripada kluster menteri keselamatan, SOP kena ikut. Mana SOP hari raya ni? Jangan langgar syariat. Ketika itu kita jadilah hari raya kita diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Saya kata sama juga dengan majlis perkahwinan. Majlis perkahwinan itu sunnah. Majlis perkahwinan sunnah. Tapi kalau dicampur adukkan dengan maksiat, tak jadi sunnah lah. Ini kita rugi. Di antara doa yang kita baca juga, taqabbalallahu taqabbala minna wa minkum. Dan kita juga baca doa yang selalu digunakan oleh orang Arab, wa kullu amin wa antum bi khair. Kan biasa kan kalau tengok dalam kad raya tu orang tulis wa kullu amin wa antum bi khair. Setiap masa, setiap tahun kamu dalam keadaan baik. Ini semua doa kita kata masya-Allah, tabarakallah. Saudari Hajar Rayana Usman, terima kasih kerana dapat tadabbur sepanjang PKP dan Ramadan. InsyaAllah Ramadan bermakna bagi tahun serta sambut sawal makna gembira. Alhamdulillah, kita gembira dengan cara PKP, kan? Kalau hari lain saya kata marinya corona ni, banyak benda yang kita sebenarnya kita belajar. Sebab apa? Sebab
kita punya jadual raya berbeza. Dulu paksa kena membuat persiapan rumah saja, kain langsir tukar, kerusi tukar. Berapa banyak kita punya belanja habis. Kemudian tempahan kuih-kuih banyak sebab kawan-kawan nak mari ni. Bila mari belum makan kuih, selfie dulu. Sekarang ni tak ada orang tak boleh mari. Boleh mari sikit-sikit je kan. Masya-Allah, tabarakallah. Allahu akbar. Alhamdulillah ala kulli hal. Para jemaah sekalian, dipanggil fawaid, bukan fawaid. Fa, waw, alif, hamzah atas ya. Fawaid ni bahasa Arab kata faedah. Faedah daripada musim corona. Faedah. Bunga ros, dia kata faedah ilmu sangat bermanfaat sepanjang musim. Kita kata jazakallahu khairah. Saudara Cikgu Muhammad Syukur, ahlan wa sahlan kan. Catatan daripada saudari Rakiah Muhammad Yunus, faedah yang dia dapat. Baca ni menarik. Tingkatkan kepahaman tentang surah ditadabbur kan. Sebelum ni kita baca tak tahu makna, alhamdulillah. Menambahkan kecintaan kita kepada Al-Quran, indahnya kalamullah. Saya dah buat bandingan. Al-Quran itu diibarat seperti apa? Seperti buah kurma, makin dikunyah makin manis. Alhamdulillah. Al-Quran macam tu juga. Bila kita lagi faham, kita rasa seronok, kita rasa dekat kita dengan Al-Quran, kita rasa nak baca lagi, insya-Allah. Itu di antara, terima kasih kepada saudari Rakiah Muhammad Yunus kerana mencatat di sini 5 catatan faedah. Para penonton boleh tengok sendiri, boleh baca. Ana akan pilih setengah-setengah ya. Azizah Saleh, ilmu itu dianggap seperti perburuan, betul? Al-ilmu qaidun wal kitabatu saidun. Tulis itu seperti tali pengikat. Tulis itu seperti tali pengikat. Saudari Maryam Hussein, alhamdulillah, majlis ilmu kita ni sangat bermanfaat. Kita kata alhamdulillah. Alhamdulillah, Tuan Haji Abdul Aziz Yunus, ahlan wa sahlan, kerana bersama dengan kita pada pagi ini. Kalau ada komen-komen ataupun catatan, sila letak di sini untuk kita kongsi sama-sama dengan para penonton. Saudara Wan Aisyah, Waalaikumsalam, bolehkah saya wakil pada anak untuk zakat fitrah saya, tapi dia guna duit dia? Boleh ya, tidak jadi masalah. Kita nak keluar untuk siapa-siapa boleh, tapi kena minta izin. Kecuali orang di bawah tanggungjawab kita. Orang macam anak kita tanggung dengan kita, tak payah minta izin. Kita sendiri dia wali. Tapi bagi orang lain kita maklumkan, saya bayar zakat fitrah awak dah? Boleh je. Dia layak ya, boleh bayar, tidak jadi masalah. Macam siapa-siapa saja yang nak bayar. Terima kasih kepada saudara Nik Nazri, Nik Daud yang telah mencatat di sini. Ada 4 catatan kan, alhamdulillah. Rasa ingin mendalami ilmu tafsir dan tadabbur. Jadi alhamdulillah, sekurang-kurangnya dia panggil Fatihul Khair. Kuliah yang kita buat ni sebagai pembukaan pintu kebajikan. Jadi lepas pada ni kita rasa seronok, macam orang makan tamar dah rasa kemanisannya, orang belajar Quran dah rasa kemanisannya, insya-Allah kita akan sambung lagi. Setakat ni dalam ilmu kuliah tafsir, ana dah mula tafsir daripada surah-surah pilihan, macam surah Al-Kahfi, kemudian surah Al-Mulk, surah yang dibaca rutin dibaca, surah Al-Mulk, surah Sejadah, surah Hal Atal Insan, itu sudah, surah Yasin sudah siap.
Dan untuk daripada awal Quran, ana tafsir daripada surah Al-Fatihah sehingga sekarang ni sampai kepada surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, juzuk yang ke berapa? 10 kan? Dan doakanlah supaya Allah Ta'ala panjangkan umur, beri kesihatan, kita dapat tafsir seluruhnya sampai ke juzuk 30 dah siap, sampai juzuk yang ke-29 nanti insya-Allah Ta'ala. Barakallahu fiik ya saudara Nik Nazri. Ni ada ucap tahniah kepada NZNY. Kita kata jazakillahu khairah, pencatat kita yang sangat rajin. Dan Mak Khadijah Mazlan, Mak Khadijah dah tulis 6 daripada faedah daripada kelas pengajian tafsir kita ni. Alhamdulillah, boleh tambah 4 lagi, cukup 10 kan, insya-Allah. Ramai yang komen kuliah lepas subuh ni bagus sebab dia kata mengelakkan kita daripada tidur lepas subuh kan. Jangan tidur lepas subuh. Subuh berharga. Subuh ni sangat berharga. Sebab apa? Ada dalam riwayat kata al-barakatu fil bukur, keberkatan itu pada waktu pagi. Sebab itulah orang cari rezeki awal-awal lagi dia pergi kan. Tengok toke-toke, peniaga-peniaga pergi awal lagi dia pergi. Masya-Allah, tabarakallah. Saudara Razman Ismail, barakallahu fiik, telah mencatatkan kepada kita 3 faedah daripada kuliah kita ni. Dan ucapan selamat hari raya sama-sama. Wong Sawah, mohon kongsikan fatwa mudah kita menghafal Quran. Jadi hafal Quran banyak teknik, macam-macam teknik yang telah dikemukakan sekarang ni. Kalau boleh kita join kelas-kelas tahfiz, sama ada yang swasta, yang online pun ada sekarang ni. Kita kata yang pertama sekali, waktu kita nak hafal tu kita kena scan dulu. Ini bahasa ini guna oleh anak bangsa saya Ahmad. Kalau kita nak suruh dia hafal Quran, dia kata dia scan dulu. Maknanya dia pegang Quran, dia tengok dulu. Lepas tu baru dia ulang bacaan. Kemudian barulah kita tutup mata, kita ingat baik apa yang kita buat. Dan yang Quran ini perlu kepada ulang. Nabi sebut dalam hadis, ta'ahadu bil Quran, jagalah hafalan Quran kamu tu, sebab dia lebih cepat lupa daripada unta yang tercabut tali kaki dia ni. Maknanya mudah pergi, mudah hilang. Kalau kita tak ulang je, Allahu Akbar, tak ulang je, dia akan lupa. Nasrak Mahir, buat apa Nasrak di musim cuti ni? Arak-araknya banyak baca Quran kan, insya-Allah. Kita masih lagi menunggu faedah-faedah daripada ilmu yang didapati. Boleh tulis. Alhamdulillah, daripada saudara Amir Jamal kan, dari Abu Dhabi. Ahlan wa sahlan. Ini yang kita katakan ilmu di alam maya ni seluruh dunia ada. Maknanya kalau kita sebarkan kebaikan, laju pergi. Tapi ingat, jangan sebar keburukan di alam maya. Tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok seorang dicocok di mulut dia, sini keluar ke tengkuk, tarik balik, cocok lagi. Nabi tanya, apa sebab ni? Tanya malaikat. Malaikat kata, orang ni atas dunia dulu, kerja dia menyebarkan fitnah, tablu balagha bihal afaq, sampai ke pelosok dunia. Jadi kalau kita sebar kebaikan, tengok sahabat kita Amir dari Abu Dhabi, dia kata masa kuliah sangat sesuai, saya tidak bergerak dari tikas jalan lepas subuh. Masya Allah, tabarakallah. Itu menarik kan. Jadi kita lepas subuh kita tunggu sampai habis waktu duha. Untuk orang Malaysia lah, setakat ni contohnya kita kata tengok dalam takwim syuruk jam berapa. Kalau jam 7 syuruk, maknanya 7.15 kita boleh solat dah, permulaan solat duha. InsyaAllah kita walaupun sepatutnya duduk di masjid, tapi oleh kerana masjid kita ditutup, maka kita solat di rumah kita pun insya-Allah. Saya kata insya-Allah dapat pahala juga. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Siapa dia solat duha, kemudian dia solat duha, kemudian dia duduk selepas solat duha tu sampai naik matahari. Tengok.
Salat duha. Kemudian dia zikir pagi sampai naik matahari. Kemudian dia salat. Naik matahari itu lepas pada syuruk 15 minit paling minimal. Kalau setengah jam lagi baik. Kita salat 2 rakaat boleh pahala sekali umrah. Masya Allah, tabarakallah. Nah. Baik, saudara. Ini daripada Ishaq Harun, barakallahu fiik. Fadilah ikuti majlis tadabbur. Kita kata alhamdulillah, ada 5 perkara yang ditulis. Semoga Allah SWT anugerahkan kepahaman dan dapat kita beramal dengan apa yang kita belajar ini, insya-Allah. Seterusnya daripada Nazilah Hussein, antara faedah lebih menghayati ketika baca surah-surah yang telah ditadabbur. Kita kata alhamdulillah, ini nikmat besar daripada ilmu yang kita belajar ini. Alhamdulillah. Hari ini kita nak suruh Ahmad baca Al-Fatihah, boleh? Sila baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kena betul ni. Baik, baca zikir pagi sekali. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Cakap, baca zikir pagi semua. Baca zikir pagi semua. Ikut. Allahumma. Allahumma ini As'aluka. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Okey, assalamualaikum. Baik, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, tu anak bongsu tu bukan cucu. Ni ada orang tanya cucu ke ustaz? Tak cucu lagi. Baiklah, saudara Izzat Mustafa, 3 faedah kita kata barakallahu fiik. Seterusnya kita ada masa hanya 5 minit je lagi. Kalau ada yang tak sempat direspon di sini, kita kata jazakumullah khairah. Saudara Haris Zahari, masya-Allah tabarakallah, barakallahu fiik. 3 perkara istimewa dalam tadabbur PKP ini. Panjang sekali. Saya kata barakallahu fiik. Semoga Allah Taala berkati saudara Haris, dan juga siapa lagi yang sempat menulis, Faris Mustafa. Juga ada insya-Allah semua pelajar yang ikut program kita di alam maya ataupun di alam nyata ni, yang telah belajar, insya-Allah itu termasuk dalam senarai murid-murid. Kalau nak tulis biodata, saya boleh tulislah. Saya berguru dengan Abu Anas Madani, kalau sudilah kan. Walaupun di alam maya. Jadi ana pergi banyak tempat dah ana jumpa. Selepas kuliah ada seorang pemuda ni mari bawa 2-3 kitab. Dia kata, ustaz saya ni murid. Saya kata, mana bukti? Dia tunjuk kitab yang saya ngajar, contohnya Penawar Bagi Hati. Dia catat semua yang dia kata tulis, dia tulis. Kita kata masya Allah. Kemudian ada tanda tangan itu mengesahkan bahawa dia telah menerima ijazah pengajian walaupun di alam maya. Masya Allah tabarakallah. Saudara ataupun saudari Nabila Khosrah, Waalaikumsalam. Ini dia tulis 5 faedah, 5 faedah daripada kuliah yang kita sampaikan. Kita kata barakallahu fikum. Alhamdulillah. Siapa lagi yang tulis? Ni saudara kita ni, Hai Gaston, juga menulis 3 faedah yang dia dapat. Kita kata barakallahu fiik. Semualah yang mencatat, yang hari-hari kuliah kita ada faedah. Rosita Melakani, ya insya-Allah kita doakan kepada semua Rosita dan semua pelajar mendapat ilmu yang bermanfaat, yang berfaedah di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah taala. Jadi soalan bila nak adakah sambungan, insya-Allah kita beraya dulu 2-3 hari, lepas tu kita anak elan balik hari apa kita akan mula balik
tadabbur juzuk yang ke-29. Kalau nak ambil daripada awal, boleh tengok rakaman. Semuanya ada daripada awal surah Al-Fatihah sampai ke juzuk yang ke-10 surah Al-A'raf, insya-Allah. Syarifuddin Muhammad Ali, terima kasih. Kita kata barakallahu fiik. Ustaz Ibrahim Hussein, ahlan wa sahlan. Siapa lagi yang buat catatan? Semualah yang ada. Kamaruddin Kamar, alhamdulillah, barakallahu fiik di atas ulasan. Yang penting bagi kita, Samidah Muhammad Yunus, di antara kelebihan musim PKP, saya ingat PKP ni dah jadi satu istilah dah. Sebab itulah semua benda saya tulis PKP, maknanya tahun ni berlaku peristiwa ini, dan kita harap tidak berulanglah peristiwa yang besar ni. Kita akan doakan sebelum tamatnya Ramadan hari ini, doakanlah supaya hilang COVID ataupun hilang penyakit yang menyusahkan seluruh dunia ini. Dia kecil, tak nampak, tapi orang takut dengan dia terlebih pada takut pada gajah dengan harimau, kan? Hafizi Hanifi, barakallahu fiik, di atas ulasan. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat saya Datuk Haji Hashuddin, ahlan wa sahlan. Ini orang besar tabung haji yang sudi bersama dalam majlis kita ini. InsyaAllah tadabbur yang diberikan mencerah lagi kepahaman kita kepada Islam. InsyaAllah, barakallahu fiik. InsyaAllah mudah-mudahan tabung haji di bawah Datuk Haji Nik kita ni lebih cemerlang lagi, InsyaAllah. Zuliah Ibrahim, faedah kuliah, kita kata barakallahu fiik. Jadi alhamdulillah, di antara yang selalu ikuti kita, sahabat-sahabat kita di Masjid Macang, kata Haji Cik Man. Haji Cik Man, Allah Ta'ala balas jasa. Hari-hari dia duduk sebarkan kepada sahabat-sahabat. Ni saudara Khairul Anwar. Terima kasih kerana bagi komen, bagi ulasan. Jadi itulah kesimpulan yang kita dapat daripada muslimin dan muslimat. Ana ucap terima kasih semualah kepada pencatat-pencatat dan juga pengikut pelajar semua yang dapat kita sebut nama dan tak dapat sebut nama. InsyaAllah saya kata barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keberkatan kepada semua, dan Allah Ta'ala beri kepada kita keberkatan. Allah Ta'ala kabulkan amal kita. Allah Ta'ala beri kepada kita, yang penting sekali, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberkati. Sebab bila kita dapat ilmu yang diberkati, makna ilmu itu menjadi pemandu kepada kita untuk kita mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, kita akan rugi. Kalau tidak, kita akan rugi. Belajar saja habis masa, seronok saja belajar, tapi tak dapat ilmu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, di antara ilmu yang diberkati, yang bermanfaat itu, ilmu itu bila kita belajar, mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kita bimbangnya, kita belajar banyak, tapi duduk buat kelahi dengan orang. Oh, saya dah belajar dengan fulan, saya belajar dengan profesor ni, saya belajar dengan Habib ni, saya belajar dengan Tok Syekh ni, dengan Maulana ni, dengan Tuan Guru ni, dengan Ustaz ni. Akhirnya buat kelahi. Kita kata, la, ilmu bukan untuk dikelahi. Ilmu yang baik-baik itu untuk diamalkan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah SWT kabulkan. Dan di antara doa kitanya, Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa sa'ir a'malina. Ya Allah, terimalah, kabullah segala amal kami, solat kami, puasa kami, baca Quran kami, qiyam kami, sedekah kami, zikir dan semua amalan yang baik yang kami lakukan di bulan yang mulia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, bebaskan kami, dua ibu bapa kami, isteri dan anak-anak kami daripada api neraka. Ya Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau yang maha suka pemaaf, memaafkan hamba-Mu, maka maafkanlah kami dan semua orang yang kami sayangi. Ya Rabbal Alamin. Allahumma aid alaina Ramadan awaman adidah. Ya Allah, rezekikan kami dapat lagi bertemu dengan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan kami sehat wal afiat, dalam keadaan kami beriman kepadamu, sehat wal afiat, dapat melakukan ibadat dengan sebaik-baiknya. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa bi kulli ismin huwa sammaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw istarsta bi fi ilmil ghaibi an tarfa'anna hadzal waba. Ya Allah, dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, Engkau hilangkanlah wabak penyakit
virus corona ini daripada kami, daripada negeri kami, daripada negara kami, daripada negara umat Islam dan seluruh negara dalam dunia, ya arhamar rahimin, ajilan ghaira ajil, dengan segera ya Allah, supaya kami dapat hidup dengan cara dengan aman, damai, supaya kami dapat kembali bersimpuh di rumah-rumahmu ya Allah, beribadat padanya, mengimarahkannya ya arhamar rahimin, dan juga kami dapat bersalam-salam, berpeluk-pelukan dengan saudara-saudara Islam kami yang hari ini masing-masing kita takut untuk bersalam kerana takut corona yang telah mengancam keamanan dan kestabilan dalam dunia ini. Walaupun mereka itu kecil, tetapi kesan yang besar. Maka dengan kuasa-Mu ya Allah yang mengatasi segala kuasa atas dunia ini, hilangkanlah penyakit ini daripada semua tempat ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah keberkatan, berikanlah kebaikan, berikanlah kepada ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna kepada kami semua, orang-orang yang mengikuti pengajian kami di sama ada di alam nyata dan juga di alam maya ini. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami belajar ini ilmu yang berguna untuk dunia kami, untuk akhirat kami, dan untuk panduan dalam hidup kami ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.